يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل Assalamualaikum. وسلم على Assalamualaikum semua. نور الأنوار وسير الأسرار وترياق Assalamualaikum semua. Sementara tunggu. ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Okey, sekarang kita perkongsian ilmu kita pada malam ini ada di Facebook dan ada di IG. Okey, jadi kita akan mulakan dalam beberapa minit lagi. Jadi bolehlah nak share-share, kongsi-kongsi supaya anak-anak yang bersama di rumah boleh sama-sama mendengar sirah pada malam ini. Okey, boleh kita kongsi-kongsi. Jadi sebelum tu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan pada malam ni, perkongsian malam ini kita niatkan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah ini buat diri kita sendiri, buat ibu ayah kita, buat guru-guru yang membimbing kita, buat seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat, juga khususnya buat penulis kitab yang kita baca perkongsian ilmu ni adalah penulis kitab iaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Malam ini adalah malam sesi yang keempat. Okay, malam ni sesi terima kasih yang join awal pada malam ini, Mak Kak Liza Zazli. Okay, ini Mak Jamilah di sini, Mak Salmuh di IG. Okey, baik. Terima kasih yang join. InsyaAllah yang lain lepas ni mereka akan bersama-sama untuk mendengar perkongsian pada malam ini. Jadi kalau sekiranya kita nak lebih ramai lagi mendapat perkongsian kita pada malam ini, boleh share kepada grup-grup, kepada rakan-rakan kita supaya ramai lebih mendapat manfaat. Juga kisah ini sesuai juga untuk didengar oleh anak-anak sebab sirah Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Okay, semua sihat InsyaAllah semua clear, semua boleh dengar sekiranya tak clear atau tak jelas boleh beritahu. Okay, InsyaAllah saya nampak feedback daripada di Facebook dan di IG. Live pada malam ini adalah bab sambungan minggu lepas bab 1 dan bab 2. Pada malam ini kita akan sambung bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4 lebih kurang muka surat dia kalau dalam kitab tulis 18 hingga muka surat 30. Okay, dah saya ringkaskan supaya dalam masa lebih kurang sejam ni insya-Allah dapat faham. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Okay, insya-Allah boleh faham lah. Okay, kita akan ringkaskan. Okay, bab ketiga ialah mengenai kisah atau sirah Abdul Muttalib dan anak-anaknya. Okay, maksudnya kalau anak-anak Abdul Muttalib ialah bapa saudara Nabi. Okay. Yang keempat, bab mengenai Abdullah, anak tersayang. Ini anak kepada Abdul Muttalib. Kita cerita sikit tentang Abdullah, bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebelum itu kita akan dengar dulu imbasan minggu lepas. Dah dengar kan nasyid ni? Jadi insya-Allah kalau ada yang dah hafal boleh dengar sebelum kita mulakan kisah anak-anak Nabi, bapa saudara Nabi ni. Kita dengar dulu salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Play by USB drive. Sebelum tu kita boleh Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihrin ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Okey, baik. Itu tadi nasyid nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Masuk clear Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, baik. Siapa? Bab satu ialah siapa Abdul Muttalib. Kita selalu dengar anak-anak kita pun berkecil lah kita belajar. Siapa nama datuk Nabi? Abdul Muttalib. Siapa nama bapa Nabi? Abdullah. Okey, setakat itu. Kalau kita tak baca buku sirah, tapi sekiranya kita baca buku sirah, insya-Allah lah saya yakin ramai yang dengar ni insya-Allah pasti khatam kitab sirah. Tapi malam ni kita perkongsian ilmu, kita nak mengingatkan kembali. Okay, siapa Abdul Muttalib? Okay, kita tahulah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kita tahu sebenarnya Abdul Muttalib, datuk Nabi ini ialah anak kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nasyid tadi kan? Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Okey. Ibnu Abdillah ibnu. Okey, jadi nasyid tadi kan. Okey, jadi sekarang ni Abdul Muttalib. Okey, jadi Abdul Muttalib ini ialah anak kepada Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Salma binti Amru An-Najiriyah. Okey. Jadi kita dengar dulu kisah macam mana Hashim ni berkahwin dengan Salma. Okay, kita imbas kembali. Okay, sekarang ni kita nak cerita tentang kisah Abdul Muttalib datuk Nabi kan. Tapi sebelum tu kita imbas kembali mengenai ayah Abdul Muttalib iaitu Hashim. Okay, datuk Nabi jugalah kan. Datuk Nabi. Jadi Hashim ialah datuk Nabi yang nama dia ialah bukan Hashim. Namanya ialah Amru. Namanya ialah nama sebenar dia Amru. Sebab apa nama Hashim? Tu orang Arab banyak nama kan. Jadi Hashim ni adalah sebabnya ada satu kisah Hashim datuk Nabi ni dia beri makan kepada orang Mekah, itu roti dihancur-hancurkan untuk dijadikan bubur. Nak bagi makan kepada penduduk Mekah pada ketika itu. Jadi daripada situ pada ketika jemaah haji nak makan waktu tu dihancur-hancurkan roti. Jadi yang hancur roti tu gelaran dia Hash. Okay, Hash. Jadi akhirnya lekat kepada Hashim. Tak ada nama Amru tadi tu dah macam dah tak popular dah. Terus jadi popular nama gelaran dia Hashim.
Okay, jadi Hashim ni, datuk Nabi ni, datuk atas nak ni lah, datuk Abdul Muttalib, atas Abdul Muttalib tu ayah datuk Abdul Muttalib ya, boleh faham ah? Okey. Jadi Hashim dia orang Arab biasanya akan pergi berdagang, Jadi mereka akan pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Jadi dalam perjalanan tu mereka akan melalui satu bandar iaitu Bandar Yathrib. Bandar Yathrib atau dikenali sekarang namanya ialah Madinah Al-Munawwarah. Dan biasalah apabila melalui daripada Mekah pergi ke Syam, mereka akan singgah sebentar dekat Madinah, dekat Yathrib tu, mereka akan rehat di situ sebentar apa semua. Jadi dah biasa, kebiasaannya mereka macam tu. Dan Hashim ni lah pelapor 2 perjalanan. Apa maksud pelapor 2 perjalanan? Iaitu Hashim inilah dia membuatkan itu pada musim panas mereka akan pergi berniaga ke Syam, dan pada musim sejuk mereka akan berniaga ke Yaman. Yang ini Allah sebut dalam surah Quraisy, dalam surah Al-Quraisy ayat yang kedua, iaitu kebiasaannya aman tenteram perjalanan mereka ni, iaitu mereka pada musim sejuk dan musim panas. Rujuk balik surah Ila fi Quraisy tu ayat yang kedua Allah jelaskan. Dan siapa pelapor dia? Daripada pelapor Hashim ni lah. Musim panas mereka pergi ke Syam, musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Jadi pada ketika ini jadi bila dah kerap selalu bulan-bulan, akhir sekali Hashim ni perkenan kepada seorang wanita di Yathrib ni. Dia perkenan seorang wanita ni iaitu Salma binti Amru An-Najriyah. Dia perkenan wanita cantik ni janda, walaupun dia cantik tapi dia janda yang orang kat Madinah tu pun dekat Yathrib tu pun perkenan dekat dia sebenarnya. Tetapi Salma ni bagi syarat. Dia kata siapa yang nak berkahwin dengan dia, kuasa perlu diberi kepada dia. Dia tak mau dikongkong. Salma macam tu. Jadi waktu tu Hashim kata, walau macam mana pun aku mesti dapatkan juga Salma ni. Dia perkenan dekat Salma. Dia kata sebabkan mesti Salma adalah wanita yang bijak, pintar. Dan dia nak warisan anaknya nanti mesti adalah anak yang pintar, yang cerdik, yang cerdas. Jadi pada ketika itu dia pun kira mengambil hati Salma untuk nak berkahwin lah. Jadi dengan izin Allah, kan, walaupun dia bukannya penduduk di Yathrib, di Madinah, tapi dengan izin Allah mereka pun berkahwin. Bila dah berkahwin tu, maka pulanglah mereka ke Mekah. Hashim pun bawa lah sebentar isterinya ke Mekah. Tetapi apabila tiba musim berdagang, Hashim bawa isterinya ke Yathrib atau ke Madinah sebentar. Untuk apa? Untuk nak tinggal ke isteri di sana supaya dia boleh berdagang bersendirian lah. Sebab pada ketika itu Salma sedang mengandung anaknya Abdul Muttalib ni. Okay, anaknya Abdul Muttalib sedang mengandung. Jadi ditinggalkanlah dia pergi berdagang, ditinggalkanlah Abdul Muttalib, isterinya Salma ni dekat Yathrib, dekat Madinah. Jadi apabila pergi berdagang, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Hashim meninggal di Gaza, Palestin. Kisah ni macam biasa kita dengar kan, macam kisah Abdullah juga. Ketika Nabi dalam kandungan ibunya dia meninggal dunia, begitu juga datuknya Abdul Muttalib. Begitu juga dengan keadaannya Abdul Muttalib, iaitu ayahnya Hashim meninggal ketika berdagang. Waktu tu dia jatuh sakit di Gaza, Palestin, maka dikebumikan di sana. Maka ibunya iaitu Salma ni tadi pun bersalinlah melahirkan anaknya di Yathrib bersama dengan keluarganya di Yathrib, Madinah tu. Jadi sehinggalah hasil perkahwinan ni lahirlah Abdul Muttalib, atau pada ketika itu namanya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Namanya ialah Syaibah. InsyaAllah saya pasti yang pernah baca sirah Nabi tahu namanya Syaibah. Okay, selang-seli ya. Okay, terima kasih Maksud, terima kasih Kak Yus, Razali, Kak Zakia. Okay, terima kasih ya. Okey, kita selang-seli. Jadi hasil perkahwinan tu digunakan Syaibah. Pada ketika itu Hashim dah tak ada dah. Nak meninggalkan dunia. Jadi kenapa diberikan nama Syaibah? Pada ketika lahirnya itu ada sedikit uban di kepala Syaibah. Okey. Jadi sebab apa namakan Syaibah adalah sebab ada uban di kepala Syaibah tadi. Setakat tu lah namanya Syaibah. Tapi sekarang namanya digelar Abdul Muttalib. Macam mana pula dapat gelaran Abdul Muttalib tu? Okey, macam mana pula dengan gelaran daripada Syaibah tu boleh tukar kepada Abdul Muttalib? Okey, ceritanya begini. Pada ketika meningkatnya umur Syaibah ni meningkat remaja, pada ketika itu pemerintahan di Mekah
kaum keluarga dia lah jaga, dan disedari oleh Al-Muttalib. Al-Muttalib sedar bahawa Mekah pada waktu itu mereka kan ada pembahagian, minggu lepas kita dah ceritakan pembahagian penjaga di Mekah. Okey, di Mazlaka. Jadi pada ketika itu Al-Muttalib sedar bahawa ada seorang lagi anak Hashim di Yasrib. Jadi beliau pun pergi, Al-Muttalib ni saudara kepada Hashim ni, pergilah ke Yasrib untuk mengambil balik sanak saudara Bani Hashim ni untuk pulang ke Mekah. Okey, jadi pada ketika itu, bila pergi tu nak minta balik kepada Salma ni, wahai Salma, kami ni daripada keluarga Hashim. Kami nak bawa pulang balik anak kami ni, anak kaum kerabat kami ni, iaitu Syaibah ni, untuk kembali ke Mekah supaya dia adalah bakal jadi pembesar di Mekah nanti. Jadi pada ketika itu ibunya tak benarkan. Salma sudah pastilah tak benar. Ibu mana nak bagi anak dia berpisah jauh ke Mekah, kan? Dan dia pula memelihara di keluarga di sana. Pada ketika itu orang di Mekah pun tak dapat mengenal pasti yang ada kaum kerabat mereka di Yasrib di Madinah ni. Jadi pujuklah Hashim, pujuk Salma, benar kalau pulang dia adalah bakal jadi pemimpin Mekah, Syaibah ni. Jadi pada ketika itu ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan Syaibah, dia kata kalau aku nak pergi biar ibu aku izin baru aku pergi. Syaibah cakap macam tu. Dan ibu ni tak bagi. Al-Muttalib pujuk. Dia kata ini adalah kepada siapa lagi lah anak nak pergi, inilah tempat kerabat, pujuklah kan. Jadi akhirnya ibu ni benar. Ada satu riwayat lagi, Syaibah nak ikut tetapi mak ni tak benarkan. Jadi wallahu alam, yang mana kalau kita ikut riwayat ni maksudnya akhirnya Syaibah ni tetap pulanglah ke Mekah. Pada ketika pulang tu Syaibah berada di belakang, duduk di belakang unta Al-Muttalib. Jadi boleh pulang ke Mekah. Pada ketika itu kaum Quraisy di Mekah, dia kata, wahai Al-Muttalib, siapa di belakang kamu tu? Al-Muttalib kata, ini adalah anak saudaraku. Anak saudaraku. Dia kata, Syaibah anak saudaraku. Orang kafir Quraisy masih tak percaya. Dia kata, anak saudara? Saudara mana? Tak pernah tahu kan? Bila Hashim dah pergi berdagang kan, waktu itu isteri dia mengandung, dah tinggal dekat kaum keluarga isterinya. Dia kata, tak percaya, macam tak percaya kan? Ada anak saudara lagi. Jadi mereka pun pada waktu itu menyangka bahawa Al-Muttalib membeli hamba di pasar di Yasrib. Jadi mereka kata bahawa ini adalah Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Dan kekallah panggilan itu sehinggalah sekarang. Iaitu Al-Muttalib tu nama saudara kepada Hashim. Tetapi disebabkan dibawa pulang ke Mekah, pada ketika itu orang menyangka bahawa itu adalah hambanya, orang pun memanggil Abdul Muttalib. Okey, jelas ya? Okey ya, Kak Zakia ya. Kak Jo. Selalu bersama. Terima kasih. Setia bersama sesi yang keempat kita. Okey, jadi itu kisah tentang bagaimana nama diberi kepada Abdul Muttalib. Daripada asalnya daripada Syaibah, kemudian bertukar kepada Abdul Muttalib. Okey, sekarang kita akan melihat, kita mendengar pula sirah putra-puteri Abdul Muttalib. Putra-puteri Abdul Muttalib ni maksudnya adalah ibu bapa saudara Nabi, pakcik makcik dia, Pak Long, Mak Long, Mak Su, Mak Ngeh, apa lagi? Mak Muda, Mak Nda. Itu semua. Kita nak cerita sekarang ni tentang bapa dan ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana tradisi orang Arab, kita tahu mereka banyak berkahwin ramai. Okey, mereka berkahwin ramai, selalunya para pembesar Quraisy lah, para pembesar orang Arab berkahwin ramai. Begitu juga dengan Abdul Muttalib, datuk Nabi ni. Okey, jadi begitu juga dengan Abdul Muttalib. Jadi hasil perkahwinan Abdul Muttalib ni dikurniakan 16 orang anak yang berlainan isteri lah. Okey, berlainan isteri, bukan seorang isteri, ada beberapa orang isteri. Ada 10 lelaki, 6 perempuan. Jadi anak lelaki siapa dia? Yang pertama ialah Al-Haris, Az-Zubair, Dirar, Muqawwim, Abdul Manaf atau dikenali dengan Abu Talib. Okey, lepas tu Abdul Uzza atau dikenali dengan nama Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abdullah, dan ada mengatakan seorang lagi ialah Abbad. Okey. Jadi adakah kita tadi Abu Talib, Abu Lahab, adakah Abu Jahal tergolong dalam golongan anak Abdul Muttalib? Okey, sebenarnya tidak. Okey, ada pendapat yang katakan Abu Jahal ialah anak Abdul Muttalib. Tidak anak Abdul Muttalib tadi kata Abu Talib dengan Abu Lahab. Tetapi Abu Jahal bukan dalam golongan Bani Hashim. Abu Jahal daripada golongan Bani Makhzum. Bani Makhzum. Okay, kita cerita sikit tentang Abu Jahal. Abu Jahal ni sepupu kepada
Khalid Al-Walid. Sebab apa kita cerita? Sebab mereka ni lah peranan yang ada dalam sirah nanti. Jadi kita tahu, oh Abu Jahal ni siapa? Dia adalah sepupu kepada Khalid Al-Walid. Okay. Dan ayah Abu Jahal, Hisham Al-Mughirah ni daripada Bani Makhzum. Salah silah Khalid pula Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzum. Jadi mereka ni adalah saudara lah, adik-adik dengan Khalid Al-Walid. Jadi nama sebenar Abu Jahal ialah Amru. Nama sebenar Abu Jahal ialah Amru. Digelar Abul Hakam oleh kaum Quraisy pada ketika itu. Sebab mereka kata dia adalah bijaksana. Tetapi Nabi tidak. Nabi berikan gelaran Abu Jahal sebab dia adalah bapa yang sangat jahil. Itu Nabi beri gelaran sesuai dengan watak, dengan perangai Abu Jahal pada ketika itu. Okay, nama asalnya Amru, diberi gelaran Abu Jahal. Okay, kita masuk kembali kepada kisah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar selalu siapa nama? Hamzah, Abu Talib, okay, Abu Lahab, okay, yang mana yang kita tak pernah dengar tu berkemungkinan mereka meninggal dunia sebelum Islam. Kita tak dengar dalam kisah sejarah kan. Jadi yang kita dengar ni tercatat dalam sirah perjalanan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cerita sikit tentang anak Nabi, anak datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Yang pertama tadi Al-Haris. Al-Haris ialah anak yang paling tua. Al-Haris ialah kira paklong Nabi lah. Senang cerita. Al-Haris ialah paklong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Haris ini selalunya orang Arab mereka akan kunyahkan anak. Kunyah tu maksudnya gelaran. Mereka akan gelaran. Oh, anak sulung mesti. Wahai Abdul Muttalib ni anak sulungan, orang akan panggil Abu Al-Haris. Abu Haris. Selalunya mereka gelar begitu orang Arab ni. Tetapi tidak kepada Abdul Muttalib. Tetap lekat juga Abdul Muttalib. Sepatutnya Abu Haris. Sebab orang Arab memang suka macam tu. Diberi gelaran dengan anak yang sulung. Okay, Abu Haris. Tapi tidak berlaku pada Abdul Muttalib. Jadi Al-Haris inilah anak sulung yang bersama-sama dengan Abdul Muttalib untuk menggali telaga air Zam-Zam. Kisahnya kita akan dengar akhir sekali lagi. Sebelum berakhir sesi live kita ni, kita akan dengar kisah tentang penggalian cari telaga Zam-Zam. Abdul Muttalib bersama anak sulung ni, paklong Nabi ni. Okey, jadi Al-Haris ni ada 3 orang anak, iaitu Sufyan, Naufal dan Abdullah. Kalau kita dengar lagi cerita-cerita dengan sirah ni, nak dengar, ya Allah, nama-nama dia berpusing-pusing kat situ. Macam Al-Haris, anak dia nama Abdullah. Dalam masa yang sama, adik-beradik dia pun ada nama Abdullah, bapa ayah Nabi kan. Jadi orang Arab macam tu nama dia. Jadi kalau kita dengar mesti kena tahu, siapa bin siapa. Bin siapa. Okey, ini Abdullah bin Al-Haris. Iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Boleh faham kan? Okey. Yang kedua, anak Abdul Muttalib yang kedua ialah Az-Zubair. Az-Zubair ni terkenal dengan gagah berani, panglima perang memimpin Bani Hashim. Ketika terjadinya perang Fijar. Okay, ketika berlaku perang Fijar, pada ketika Nabi umur belasan tahun, 15-16 macam tu, Nabi ikut bapa saudaranya Az-Zubair ni untuk mengutip anak panah perang. Dikutip-kutip anak panah perang, serah kepada bapa saudara ni. So, pada ketika umur belasan tahun. Tapi ketika umur Nabi 20 tahun, Nabi ikut bapa saudara ni, Nabi turut serta berperang. Betapa beraninya kita lihat betapa beraninya Nabi sudah menyertai peperangan bersama dengan bapa saudaranya ketika peperangan Al-Fijar ni. Di antara kaum kabilah Quraisy dengan kabilah Hawazin. Okey, jadi kalau kita ni serba sedikit mengenai anak lelaki 2 orang yang diceritakan dalam kitab ini. Okey, mengenai ibu saudara Nabi, tadi anak Abdul Muttalib ada 16. 10 lelaki, 6 perempuan. Okey, yang lelaki hanya diceritakan 2. Okey, yang perempuan diceritakan ke-6 sekali tetapi secara ringkas. Yang pertama ialah Baidah binti Abdul Muttalib yang merupakan ibu Baidah ni adalah nenek kepada Sayyidina Uthman. Maksudnya Baidah ni kahwin, dapat anak bernama Urwah dan Urwah melahirkan anak Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman ni adik-beradik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah ni isteri kepada Abi Waqqas bin Uhaib. Dan daripada hasil perkahwinan mereka melahirkan anak itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ialah salah seorang panglima perang ketika zaman kegemilangan Islam dan juga sahabat yang dijanjikan syurga. Yang ketiga ialah Atikah binti Abdul Muttalib. Ibu saudara Nabi yang ketiga ialah Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah ini adalah isteri Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia bersaudara dengan Al-Mughirah.
Okay, yang keempat, Birrah binti Abdul Muttalib berkahwin sebanyak 2 kali. Perkahwinan pertama bersama dengan Jahash dan perkahwinan kedua bersama Abdul Asad bin Al-Mughirah, ayah kepada Abu Salamah yang merupakan saudara kepada Abu Umayyah Al-Walid. Dan yang kelima iaitu Urwah binti Abdul Muttalib. Urwah ni berkahwin dengan Umair, seorang yang sangat terkenal dengan gagah dengan keberaniannya. Dan mereka mempunyai 2 orang anak iaitu Wahab dan Tulaib bin Umar bin Wahab. Terdapat kisah keberanian suami kepada Urwah iaitu Umair ni, beraninya dia pada ketika peperangan Badar, anak mereka Wahab telah tertawan. Jadi Umair ni pergilah bersemang dengan Sufyan bin Umayyah. Dia kata, aku nak pergi ke Madinah, aku nak ambil anakku dalam masa yang sama. Niatnya ialah hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia bincang dengan Sufyan, aku nak pergi ke Mekah juga, aku nak bunuh Nabi Muhammad. Apa jadi pun jadilah. Suami kepada Urwah, maksudnya bapa saudara Nabi ni lah. Jadi dia pergi seorang-seorang dalam ketika zaman perang. Waktu tu lepas peperangan Badar masih hangat lagi, tentera Islam menang pula tu. Pada ketika itu jadi dah dibawa dibubuh hantar dalam jubah dia, dan dia pergi ke Madinah seorang-seorang. Bila sampai di Madinah, Umar Al-Khattab tegur, wahai Umar, kenapa kamu datang ke sini? Dalam keadaan zaman perang, kamu datang sini, apa hajat kamu? Dia kata, sebenarnya saya datang sini, saya nak tebus anak saya kembali, Wahab yang telah tertawan dalam peperangan Badar. Pada ketika itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan kembali sebenarnya apa perbualan dengan Sufyan bin Umayyah tadi. Dia menceritakan bahawa, kamu datang sini sebenarnya nak bunuh aku, apa semualah cerita. Pada ketika itu Umar terkejut. Umar Khattab tegur Umair, suami Urwah ni. Dia terkejut, macam mana Nabi boleh tahu perbualannya dengan Sufyan bin Umayyah untuk datang membunuh Nabi? Sedangkan dia berbual berdua. Tapi macam mana Nabi Muhammad SAW tahu? Jadi pada ketika itu dia yakin bahawa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang sebarangan, dan pada ketika itu jugalah beliau memeluk agama Islam. Bapa saudara Nabi ni. Okey, baik. Seterusnya kita cerita anak Abdul Muttalib yang perempuan, iaitu yang keenam lah. Susunan dia sebenarnya tak pasti yang mana satu yang awal yang akhir, tapi yang cerita yang keenam tentang anak perempuan Abdul Muttalib atau ibu saudara Nabi ialah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah inilah adik-beradik yang seibu seayah. Kan tadi kata Abdul Muttalib kahwin ramai. Kami tak tahu lah berapa orang, tapi yang seibu dan seayah dengan Safiyah ialah Hamzah, bapa saudara Nabi. Ingat kan cerita tentang peperangan apa? Peperangan Uhud kan? Okey, Hamzah ini adalah saudara seibu seayah. Saudara seibu dan seayah dengan Nabi Muhammad, dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dengan Safiyah adalah saudara seibu dan seayah. Jadi ibu mereka bernama Halah binti Uhaid bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab. Di dua bab ni kalau kita cerita memang pusing-pusing pun kena sebut nama-nama, raikan nama-nama datuk nenek Nabi, nenek salasilah Nabi. Jadi perkahwinan pertama, Safiyah ni perkahwinan pertamanya ibu saudara Nabi ni, itu dah bersama dengan Al-Haris bin Ahab bin Umayyah, tetapi tak dikurniakan zuriat, suaminya meninggal dunia awal. Perkahwinan yang kedua bersama dengan Al-Awwam bin Khuwailid, adik-beradik dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Khadijah, isteri Nabi. Maksudnya Safiyah perkahwinan kedua Safiyah dengan Al-Awwam bin Khuwailid, kahwin dengan adik-beradik Siti Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW. Boleh faham? Okey, baik. Ya, Waalaikumsalam Kak Ayah. Terima kasih Kak Ayah. Okey, baik. Hasil perkahwinannya dengan Al-Awwam inilah lahirlah Zubair bin Al-Awwam. Nama dalam sirah adalah nama besar dalam sejarah Islam. Zubair Al-Awwam dan seorang lagi As-Sa'id. Jadi Safiyah ni memeluk Islam bersama dengan anaknya Zubair Al-Awwam. Banyak kisah Safiyah ni bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan Nabi. Antaranya yang disebutkan di sini, yang pertama adalah apalah pengalaman Safiyah ni, ibu saudara Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika Nabi mengalami penderitaan kaum Quraisy memulau Bani Hashim, pada ketika itu Safiyah turut ada. Mereka juga mengalami selama 2 tahun setengah mereka mengalami kelaparan dan sebagainya. Safiyah turut berada pada ketika itu. Dan seterusnya, ujian yang seterusnya dialami ialah ketika apa? Ketika mereka di Mekah mengalami banyak percubaan daripada kaum musyrikin Mekah.
Nabi Muhammad SAW membenarkan, mengizinkan mereka berhijrah ke Madinah. Pada ketika itu, Safiyah, ibu saudara Nabi ini pun turut serta. Melalui perjalanan yang panjang, melalui gunung ganda, melalui perjalanan yang sangat berbahaya. Safiyah, ibu saudara Nabi sangat berani, sanggup menempuh demi agama Islam. Dan Zulaikha kena dengar jugalah. Kata, dia dengar berapa kali dah ni, dia kena dengar lagi. Okey, jadi seterusnya, keberanian, itulah kita nak tengok. Ibu saudara Nabi ni perempuan tapi sangat berani. Jiwa mereka, keturunan mereka sangat berani. Sebenarnya apabila lagi keberanian Safiyah ialah ketika Hamzah, saudara seibu seayahnya, meninggal dunia dalam peperangan Uhud. Nabi Muhammad beritahu kat Zubair, beritahu kat ibu kamu jangan datang. Jangan datang. Sebab kita tahu keadaan Hamzah ketika peperangan Uhud sangat menyedihkan. Zubair pun halang, mak jangan datang, mak jangan tengok, Nabi tak benarkan untuk tengok adik-beradik kandung mak ni. Tapi Safiyah tetap berkeras hendak melihat adik-beradik seibu seayahnya, iaitu Hamzah, di dalam peperangan Badar. Pada ketika dia melihat dalam keadaan kuat, dia melihat tu, dia tidak meraung. Dan Nabi harap, ya Allah, dia takut, sebenarnya Nabi tak bagi begitu, takut sakit saudara dia tentulah sedih kan, takut meraung dan sebagainya. Jadi pada ketika itu Safiyah pergi, dia tenang je. Masya Allah, betapa jiwa ibu saudaranya sangat kuat, tabah, okay? Berani untuk menempuh semua perjalanan tu. Jadi pengalaman Safiyah lagi bersama Nabi Muhammad SAW ketika berlaku peperangan Khandaq, ketika dalam perkampungan Islam tu, terdapat seorang askar Yahudi menyusup masuk ke dalam tempat perkumpulan orang Islam. Pada ketika itu, Safiyah bersama dengan Hisan bin Sabit, seorang penyair. Jadi Safiyah kata, wahai Hisan, kamu pergi bunuh Yahudi tu. Yahudi tu nak kucak-kacir, nak tahu rahsia kita dalam ketika dalam perkampungan ni. Pada ketika itu, Hisan ni, penyair ni, dia tak berani. Maksudnya dia tak ada jiwa berperang tu. Jadi Safiyah apa lagi, dia nampak macam tu, ibu saudara Nabi ni, dia ambil penyapu, dia ambil kayu, dia terus pukul orang Yahudi ni. Dan sehingga mati orang Yahudi tu. Sebab orang Yahudi ni datang untuk nak mengambil rahsia dan sebagainya lah pada ketika peperangan Khandaq. Begitu beraninya Safiyah, ibu saudara Nabi ni, untuk mempertahankan Islam bersama-sama dengan Nabi. Jadi dikatakan dalam sejarah, ibu saudara Nabi ni, Safiyah inilah adalah wanita yang pertama yang membunuh musuh dalam peperangan Islam. Safiyah inilah wanita pertama yang bunuh dalam perang Islam. Tapi tak dipastikan perang mana, tak pasti sama ada peperangan Khandaq ni atau peperangan mana. Jadi menunjukkan bahawa walau bukan sahaja bapa saudara Nabi, tapi ibu saudara Nabi pun mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Okey, jadi bila Safiyah meninggal dunia, Safiyah, ibu saudara Nabi ini meninggal dunia ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab di tanah perkuburan Baqi' luar kota Madinah ketika usianya 73 tahun. Okey, jadi maksudnya Safiyah ni hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dalam Islam lah. Okay, maksudnya dia bersama-sama dalam memperjuangkan agama Islam. Jadi begitulah kisah tentang putra-puteri Abdul Muttalib, atau kita lebih kenali kata bahawa kisah sedikit tentang bapa dan ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kenal dulu bapa saudara, macam mana watak-watak mereka, macam mana jiwa mereka. Okey, sekarang kita masuk bab yang keempat. Bab yang keempat, okey, bab kita malam ni dua bab ya, iaitu bab ketiga tentang kisah Abdul Muttalib, dan sekarang ni masuk bab Abdullah, khusus dalam cerita bab Abdullah, bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kak Zakiah, lain slow tak apa, insya-Allah lepas kita insya-Allah lepas ni boleh tengok lagi. Okey, Zunaina buang kita, terima kasih masya-Allah. Okey, baik. Abdullah anak Abdul Muttalib ni sangat disayang oleh Abdul Muttalib kerana sifatnya yang sangat sopan santun dan cukup menawan hati Abdul Muttalib. Bila dipandang, tertetus hati sayangnya Abdul Muttalib terhadap anaknya Abdullah. Jadi dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib, dalam ramai-ramai 10 orang lelaki, 6 perempuan, maksudnya 16 orang dalam ramai-ramai adik-beradik tu, yang seibu dan sebapa dengan Abdullah ialah Abu Talib. Okey, ramai-ramai tadi Safiyah dengan Hamzah, kan? Yang seibu seayah. Sekarang ni Abdullah bapa Nabi dengan Abu Talib. Mereka adalah seibu dan sebapa. Jadi sebab itulah Abdul Muttalib serahkan Nabi ketika Abdul Muttalib nak meninggal dunia. Abdul Muttalib pesan kepada Abu Talib, jagalah Nabi Muhammad. Sebab Abu Talib sahaja yang seibu dan seayah dengan
Abdullah. Okey, maksudnya lahirnya Abdullah, cucu dia lah, cucu Abdul Muttalib. Jadi kita cerita macam manalah Abdullah hampir disembelih. Okey, kisahnya ialah ketika mana sudah menjadi kebiasaan orang Arab, mereka sangat suka anak lelaki. Sebab apa mereka sangat suka anak lelaki? Sebab mereka ni dengan anak-anak lelaki yang ramai ni lah, mereka adalah mempunyai semangat untuk berperang. Bila mereka nak anak lelaki ramai untuk nak bawa pergi perang, menunjukkan bahawa kehebatan mereka ada anak lelaki ramai untuk bawa pergi berperang. Tapi anak perempuan lemah. Mereka anggap bahawa menyusahkan mereka. Jadi mereka tak suka sangat anak perempuan. Dan hingga akhirnya anak perempuan ada yang ditanam, anak perempuan ditanam hidup, ada dibunuh ketika kecil. Itu ada kebiasaan orang Arab. Terima kasih Darwish Khairani. Terima kasih. Okey, baik. Jadi begitulah yang dirasa oleh Abdul Muttalib juga. Dia kata, ya Allah, anak dia waktu tu perempuan, ada lelaki tak ramai lagi anak lelaki dia. Dan dia nak anak lelaki ramai. Dan Abdul Muttalib bernazar bahawa sekiranya dikurniakan 10 orang anak lelaki, maka dia akan sembelih seorang anaknya sebagai korban berhala. Dia bernazar, dia berjanji. Kalau kita nazar, wajib kita tunaikan janji kita. Nazar ialah janji kepada Allah SWT. Jadi setelah 30 tahun berlalu, dah berlalu 30 tahun, maka dengan izin Allah, Allah kurniakan Abdul Muttalib 10 orang anak lelaki. Untuk bila dah kurniakan 10 orang lelaki, okey, jadi bila dah begitu, maka Abdul Muttalib perlu menunaikan nazarnya. Okey, perlu menunaikan nazarnya, maka Abdul Muttalib pun bawa lah 10 orang anak-anak 10 lelaki ni bawa ke berhala Isaf dan Na'ilah. Di antara Isaf dan Na'ilah tu lah, di situ ada telaga Zamzam dekat Mekah. Jadi dibawa ke situ untuk cabut undi. Siapa nama anaknya 10 orang ni yang keluar untuk disembelih. Okey, siapa daripada 10 orang anaknya yang akan disembelih. Pada ketika itu, niat Abdul Muttalib diketahui oleh ketua suku kaum Quraisy. Mereka tahu. Jadi mereka pun datang ramai-ramai untuk melihat Abdul Muttalib mencabut undi. Pada ketika itu, jadi mereka tengok dulu Abdul Muttalib cabut undi. Kali pertama keluar nama Abdullah. Pada ketika itu orang suku Quraisy tak setuju sebenarnya perbuatan Abdul Muttalib ni. Tapi mereka biarkan tak nak apa. Jadi Abdul Muttalib cabut lagi undi, keluar nama Abdullah. Kali pertama. Kali kedua, buang lagi undi. Tengok nama yang jatuh tu adalah nama Abdullah juga. Yang ketiga, keluar lagi nama Abdullah juga. 3 kali. Pada ketika itu jelas tampak pada Abdul Muttalib sedih amat-amat sangat kerana anak yang sangat disayangi, anak yang paling dia cintai yang akan disembelih, yang akan jadi korban. Okay, baik. Terima kasih Kak Azhar yang menyertai di Facebook. Jadi para pembesar yang hadir pada ketika itu, mereka melihat kesungguhan, betul-betul ini Abdul Muttalib nak sembelih. Mula-mula macam, betul ke ni nak sembelih, takkan nak sembelih anak ni, nak jadi korban berhala ni. Tapi bila melihat kesungguhan, Abdul Muttalib dah bawa alatan untuk sembelih Abdullah. Pada ketika itu para pembesar kata, sudah Abdul Muttalib, jangan, kita bincang dulu, kena buat bincang dulu perkara ni. Sebab kalau kamu nak bawa anak kamu ni ke mana sebenarnya, kita kena bincang. Sebenarnya aku nak sembelih lah, kita aku nak sembelih. Jadi kata kami tak boleh biarkan, kita kena bincang dulu, kita kena cari jalan untuk elakkan daripada berlaku. Kerana apabila tuan buat begini, tentu orang lain akan tiru perbuatan tuan. Okey, orang lain satu ketika nanti orang akan sumpah juga, sekiranya aku dapat anak lelaki 10 orang, aku akan, sebab Abdul Muttalib dah dapat. Jadi sekiranya tuan buat begini, akan menjadi satu sunnah atau jadi satu peraturan, orang akan meniru perbuatan itu. Maka mereka bersungguh-sungguh nak bantah. Abdul Muttalib tetap nak buat juga, sebab dia dah nazar. Bila dah nazar, wajib tunaikan janji tu. Jadi ada salah seorang dalam hasil mesyuarat tu, ada seorang para pembesar Quraisy kata, janganlah tuan sembelih. Sekiranya lah boleh digantikan harta, kami semua akan bagi harta untuk gantikan kepada nyawa Abdullah ni. Tapi tak diterima juga. Dia dengar lagi macam-macam pendapat. Lama-kelamaan hati jemput pun mula rasa pasti ada jalan lain. Dia boleh dengar macam-macam pendapat ni, kata pasti ada jalan lain selain bunuh anaknya ni, sembelih anak dia kan. Jadi hasil perbincangan tu, mereka pun bersetuju untuk bertemu dengan kahinah ataupun tukang tenun berada di Yathrib. Maka mereka pun bergeraklah ke Yathrib untuk menemui tukang tenun tersebut. Apabila mereka sampai ke sana, mereka berceritalah, para pembesar Quraisy bercerita kepada kahinah tersebut. Jadi bila cerita, kata pembesar tanya, wahai kahinah, kata berapa diat atau denda sebagai tebusan kerana membunuh seorang manusia? Jadi tukang tenun kahinah dia jawab, dia kata berapa dendanya pula seseorang kamu ni kalau bunuh, kebiasaan orang Quraisy macam mana? Kalau bunuh seorang, apa
kebiasaannya denda yang kamu akan bagi. Jadi pembesar Quraisy jawab, sekiranya pada kami dendanya sebab membunuh orang 10 ekor unta. Bayaran diatnya. Jadi Kahina jawab, kalau begitu setelah tuan-tuan pulang ke Mekah, tuan-tuan hendaklah sembelih 10 ekor unta. Sebab keluar nama Abdullah tu. Kemudian tuan-tuan ambil lagi mangkuk undian tu, buat lagi undian, sekiranya keluar lagi nama Abdullah, sembelih lagi 10 ekor unta. Keluar lagi nama Abdullah, sembelih lagi. Sehinggalah keluar nama unta. Maka mereka pun berpuas hati mendapat jawapan tu. Mereka pun pulanglah ke Mekah. Dan Abdul Muttalib terus melaksanakan yang telah dibuat tadi. Dia pun sembelihlah 10 ekor unta dan dibuat undian lagi. Keluar lagi nama Abdullah. Keluar lagi. Sehingga kan 10 kali. Ini bermakna 100 ekor unta disembelih menjadi korban atas nazar untuk sembelih Abdullah tadi. Maka sehinggalah akhirnya selepas kali ke-11 barulah naik nama unta. Jadi maksudnya sekali 10 ekor unta. Jadi 10 kali 100 ekor unta yang disembelih sebagai pengganti kepada Abdullah. Okey, jadi bagaimana pula kita habis kisah tadi? Maksudnya kalau ikutkan Nabi pernah berkata bersabda bahawa aku ni sebenarnya dilahirkan daripada 2 orang yang hendak disembelih. Aku ni adalah keturunan daripada 2 orang yang hendak disembelih. Yang pertama ialah Nabi Ismail. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susul galur keturunan salah silahnya kita sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail kan pernah nak disembelih, ketika kisah kurban kan. Jadi tak berlaku sembelihan Nabi Ismail. Kemudian ayahnya Abdullah pun tak berlaku sembelihan diganti dengan unta. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, aku adalah anak yang 2 orang yang hendak disembelih. Okey. Jadi itu selesai cerita tentang Abdullah, bapa Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana pula kisah yang terakhir pada malam ini adalah kisah yang terdapat dalam bab 4 ini adalah kisah penggalian Telaga Zamzam. Okay, Telaga Zamzam yang masih berada sehingga sekarang. Sebenarnya pada ketika zaman tu, zaman Abdul Muttalib, telaga tak ada. Dah 500 tahun sebelum tu, Telaga Zamzam telah tertimbus. Okay, tak jumpa lagi tempatnya dekat mana. Jadi kalau kita kata tugas Bani Hashim, kalau minggu lepas kita dengar, tugas Bani Hashim ialah adalah siqayah. Siqayah ialah memberi minuman kepada penduduk Mekah dan jemaah haji yang datang ke Mekah. Jadi Abdul Muttalib mengatakan bahawa sekiranya lah dapat jumpa Telaga Zamzam ni, Masya Allah, penduduk Mekah pun air mudah dapat dan juga jemaah haji pun mudah ada air daripada Telaga Zamzam. Tapi kat mana nak cari? Kan? Jadi sebelum tu kita nak tahu dulu sebelum kita tahu kisah penggalian Telaga Zamzam ni, kita tahu dulu apa makna Zamzam. Zamzam artinya kenyang. Zamzam artinya kenyang. Waalaikumsalam ya Fira. Terima kasih Fira. Tak apa insya-Allah lepas ni boleh tengok balik. Terima kasih Kak Fairuz. Terima kasih Zuraidah. Waalaikumsalam. Ya. Sila. Okey, baik. Dari sudut bahasanya Zamzam ialah kenyang. Dan ada daripada pengikut sahabat Nabi iaitu Abdullah bin Abbas, seorang yang alim yang ilmunya selautan ilmu lah dikatakan kepada Abdullah bin Abbas ni. Nama air Zamzam ialah Suba'ah. Kita pernah dengar nama Suba'ah, itulah sebenarnya adalah dikatakan juga nama air Zamzam. Mengikut pendapat seorang ulama tabi'in juga adalah anak murid kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan ada 3 nama. Yang pertama Zamzam, yang kedua Barrah dan yang ketiga ialah Madnunah. Okey, tetapi kita sehingga sekarang kita lebih dikenali dengan nama Zamzam dan walau bagaimanapun Zamzam adalah terkenal dengan kelebihan, kekhasiat dan keberkatannya yang berkatnya kepada sesiapa orang yang meminumnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kisah kembali kepada kisah Zamzam tadi. Apabila ketika mana Abdul Muttalib, datuk Nabi ni, memikirkan bagaimana untuk mencari Telaga Zamzam, berfikir sehingga bersungguh-sungguh untuk mencari Telaga Zamzam. Ibnu Ishaq mengatakan, diriwayatkan daripada Saidina Ali, Ibnu Ishaq kata satu malam Abdul Muttalib dah berfikir sehingga akhir sekali bermimpi
datang satu suara mengatakan, wahai Syekh, pergilah gali As-Saibah. Pergilah gali As-Saibah. Jadi Abdul Muttalib tanya, apa itu As-Saibah? Kemudian suara tu hilang, baru pergi. Terjagalah Abdul Muttalib daripada tidur. Malam yang kedua, datang lagi satu suara kata, wahai Syekh, pergilah gali Al-Barrah. Abdul Muttalib tanya, apa itu Al-Barrah? Maka suara tu berlalu pergi, Abdul Muttalib pun terjaga lagi daripada tidur. Pada malam ketiga, esoknya tu lagi ada datang lagi seorang kata, pergilah gali Al-Mudanah. Abdul Muttalib tanya lagi, apa itu Al-Mudanah? Besoknya Abdul Muttalib kata, ini bukan mimpi biasa-biasa, ini adalah satu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam seterusnya bermimpi lagi, wahai Syekh, galilah Zamzam. Jadi pada ketika itu yakinlah Abdul Muttalib bahawa Zamzam perlu dicari, perlu digali, yang telah hampir 500 tahun lebih hilang daripada bumi Mekah, telah terkambus. Jadi pada esoknya tu Abdul Muttalib pun pergilah bersama anak sulungnya Al-Haris. Sulung yang tadi ceritakan tadi kan. Anak sulungnya Al-Haris pergilah ke sekitar Kaabah. Nak tengok dekat mana tempat yang perlu nak gali balik. Masya Allah, Mekah kan besar tempat tu, kawasan dia. Macam mana nak gali balik? Kan macam mana nak gali balik ni? Jadi kat mana tempat nak gali? Kalau mula gali, sekali gali tak jumpa, maksudnya tempat tu akan berlubang-lubang. Jadi kat mana? Mereka pun duduklah dekat antara dua berhala, itu Isaf dan Nailah tu. Mereka pun tengok duduk asu, nak mula kat mana? Nak mula cangkui, nak mula korek tanah. Pada ketika itu dengan izin Allah tiba-tiba berlaku, terdapat sekumpulan orang Arab datang nak sembelih seekor lembu. Pada ketika sembelih, tiba-tiba dah bertumpah di darah tu. Pada ketika itu lembu tu bangun balik, terus berlari ke tempat lain. Hidup balik, dah sembelih, hidup balik, terus bangun, terus pergi ke tempat lain. Jadi penduduk Arab ni terus kejar lembu tu, dah sembelihlah tempat lain. Maksudnya dia pun nak sembelih dekat antara dua berhala tu lah, Isaf dan Nailah tu lah. Jadi pada ketika itulah Abdul Muttalib dan anaknya melihat, oh di sinilah kita bermula. Kita bermula di sini. Ini merupakan satu isyarat bahawa Zamzam pasti berada di sini. Mereka pun mulalah mengorek sikit. Pada ketika itu orang Quraisy tengok je. Tengok ya, apalah kamu buat ni, tak payah. Dan ada dikecam pula, sehingga dikecam, sehingga diketahukan, sehingga orang tak tolong pun Abdul Muttalib dengan Al-Haris ni untuk gali Zamzam. Mereka biar je Abdul Muttalib untuk cari telaga Zamzam tu kembali. Sehingga kan mereka kecam pula Abdul Muttalib dan anaknya Al-Haris. Tetapi Abdul Muttalib dengan tekad dan azam yang kuat, perlu cari balik telaga Zamzam tu, tak hirau apa sahaja kecaman. Adat lah kita nak mencari satu benda yang baik. Ini adat lah begitu, dikecam dan dikata dan sebagainya tu. Jadi Abdul Muttalib tekad gali, mengambil masa berhari-hari gali. Akhirnya tercetuslah air. Pada ketika itu menjeritlah Abdul Muttalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah jumpa kegembiraan, jumpa telaga Zamzam yang sudah 500 tahun dah hilang daripada bumi Mekah. Akhirnya dijumpai pada ketika itu, dan gali-gali tu jumpa ada baju perang dan juga emas. Mudah bin Amru al-Jurhumi punya. Pada zaman kaum Jurhum. Okay, Jurhum pun dasar daripada kaum Quraisy yang kita dengar itu. Jadi pada ketika itu terlalu gembiranya sehingga menjerit Allahu Akbar. Pada ketika itu kaum Quraisy yakinlah bahawa dah jumpa telaga Zamzam. Akhirnya jumpalah telaga Zamzam kembali di tangan Abdul Muttalib dan anaknya Al-Haris, iaitu anaknya yang sulung. Itulah kita cerita pada malam ini. Cerita tentang bab 3 dan bab 4, iaitu bapa saudara dan ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau anak-anak kepada Abdul Muttalib. Dan juga bab yang ketiga, bab yang keempat, iaitu cerita tentang ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak disembelih ketika untuk menunaikan nazar bapanya sendiri, iaitu apabila 10 orang anak hendak disembelihkan seorang, akhirnya selamat. Dan juga kisah penggalian telaga Zamzam yang telah hilang daripada bumi Mekah 500 tahun yang lepas. Okey, jadi inilah kisah dalam 2 bab ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kesimpulan pada malam ini ialah, apabila kita mendengar sirah ini, baru kita tahu bahawa bukan mudah untuk apa yang kita kecapi sekarang ni, bukan mudah dibuat oleh orang pada zaman dahulu.
pada zaman Nabi, pada bapa saudara Nabi, bukan mudah ya Abdul Muttalib untuk buat tu, terima kecaman, terima, dah dapat telaga Zamzam, dah kita nampak dah tu telaga Zamzam dah dapat dah dekat Abdul Muttalib dengan Haris. Sebenarnya lepas tu ada lagi kisah bahawa mereka nak telaga Zamzam tu. Mereka nak juga jaga. Masya Allah. Berlaku kisah macam tu. Jadi kita lihat bahawa bukan mudah untuk capai yang kita kecap hingga sampai sekarang telaga Zamzam tu wujud. Dan begitu jugalah kita boleh dengan kisah kita sendirilah, okey, dengan kisah negara kita sendiri dan sebagainya. Jagalah, peliharalah dengan sebaiknya, kerana apa yang kita kecapi sekarang adalah hasil perjuangan datuk nenek kita dahulu. Begitu juga dengan perjuangan Islam, hasil daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW, hasil daripada perjuangan bapa saudara Nabi SAW yang bersama-sama membantu Nabi Muhammad untuk Islam sehingga ada wujud sehingga sekarang. Dan yang kedua, cubalah kita cari balik salah silah keluarga kita. Cari balik salah silah daripada mak ayah kita sehingga ke mana kita dapat. Cari kembali salah silah keluarga belah ayah kita sehingga mana dia dapat. Jadi kita cuba cari balik. Macam saya Siti Mariam binti Abdullah bin Haji Zabidi bin Haji Bakri. Tiap masuk? Khairani, insyaAllah ya. Okey, jadi begitu juga macam sebelum mak saya, okey, Salmah binti Abu Tara binti Uda. Jadi sebenarnya kita tahu pun 2-3 rangkai sahaja yang ke atas daripada mak ayah kita. Kita tak tahu selanjutnya. Jadi macam kisah Nabi, kita dengar nasyid, kita akan pasang sebelum akhir lagi. Daripada Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib sehinggalah kepada Adnan. Dan Nabi Muhammad beritahu selepas Adnan tu aku tak boleh nak sahkan lagi, sebab setelah tu tak dia masuk, dia campur-campur adukkan keturunan dia tu. Jadi sehingga Adnan yang diakui sah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada minggu depan kita akan sambung bab yang kelima, insya-Allah. Bab yang kelima atau yang keenam bergantung kepada panjang mana kisah sirah itu ya. Jadi sebelum kita berakhir, kita dengar sama-sama nasyid dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Play by USB drive. Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdil Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihrin ibnu Malik ibnu Nabr ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Okey, baik. Itu sahaja pada hari ini. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang join. Terima kasih Khairani. Terima kasih Mak Suya. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan.